Betul-betul baru kan. Baru 2-3 bulan juga guna benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, abaikan tudung saya ni. Saya dah betulkan gaji macam ni juga. So, letak pi lah. Okay, saya berada di mana? Saya berada di tempat yang saya sangat suka pergi tapi dah lama tak pergi. Minum jap. Bismillah. Kalau harian boleh dapat 60 ke 70. Cuba teka kat mana? Siapa yang baru masuk ni, cuba teka saya kat mana. Sebab kita punya bread ni baru juga. Apa nama makanan ni? Apa dia? Nama makanan adik ni cerita. Daging, tak tahu nama dia tapi daging cube-cube. Daging cube, daging dadu. Puan tengah live ke? Saya tengah live lah. Apa khabar semua? Belum. Saya baru on. Baru on tu dah ada orang tu. Baru dah ada kan, dah boleh masuk kan. Daging cube-cube. Nama dia apa? Bukan, tak tahu nama dia apa tapi daging. Nama letak elok-elok. Nanti kita sana nak pergi. Ni hang pun cari payah. Nama kedai Beef Boss. Beef Boss. Ya betul. Hai pagi. Bos dia comel. Dah kahwin belum? Belum. Siapa? 2 in 1. Makan and cari jodoh. Apa-apa. Cikgu buat asap apa? Hai. Ya, saya berada di Momentum Internet Shah Alam. Kita tengah menyantuni ramai orang. Ramai orang datang pagi ni. Kira offline lah juga, tapi offline, special offline. Kita invite beberapa orang yang pelanggan yang terpilih lah, yang terpilih untuk datang ke sini. Dan insyaAllah next time maybe you all pula akan datang jumpa kita secara eksklusif sebab kita tak ramai. Kita buat perjumpaan yang sedikit. Tapi siapa nak saya belanja? Saya belanja apa? Momentum Internet Shah Alam. Siapa pernah datang sini? Okay, ni adalah kita punya office di Shah Alam. Saya hari ni sebenarnya saya sebenarnya dari semalam dah lepak kat sini dah sebab semalam kita ada kelas sale. Kan saya cakap kan saya pergi kat tempat. Waalaikumsalam Marziyah. Siapa bagi salam kat saya? Seorang baru kan? Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum semua. Belanjalah saya left and right. Mentang-mentang aku cakap hari ni menyantuni customer. Customer is yours jugalah. Korang pun customer kita juga kan? Waalaikumsalam Puan Suhaili. Sahabat emergency. Okay, ni adalah kita punya office. Just tak besar sangat tapi selesa lah untuk kami. Kita dah duduk sini berapa tahun ni? Korang tahu tak? 5 tahun ada ke? 5 tahun ada rasa. Cik Amin, tahu tak bangunan ni dah berapa tahun? Tak pasti lah Faiza. Tak pasti. Malu ni saya tak pasti ni. Tak ada orang lama kat sini. Mana si Reza? Semua kat luar. Reza, orang lama-lama semua kat luar. Nanti saya tanya dia orang. Saya rasa dah lama dah bangunan ni. Yang saya ingat, kami minta Encik Amin untuk buat ID. Tuan Najib dalam bilik. Ada bilik nyorok kat sini. Cak, korang mesti tak perasan tu bilik Tuan Najib. Saya bukan tak nak ambush dia. Saya takut dia tengah bersiap. Waalaikumsalam Marina. Waalaikumsalam Nuriani. Waalaikumsalam Terataiku Indah. Syah. Waalaikumsalam pagi Syah. Mat Faris, Puan boleh bagi tips sikit tak? Saya baru ditipu dalam bisnes hingga teruk jadinya. Jadinya saya buntu nak build bisnes balik dan rasa down sangat. Mat Faris lelaki rasanya. Saya andaikan sebenarnya itulah kita pun baru bincang semalam. Ramai pula yang kena scammer sekarang-sekarang ni kan. Dan kita sangat kesian. Saya tak tahu macam mana Cik Mat Faris ditipu. Mungkin bukan oleh scammer, mungkin ditipu dalam perniagaan. Oh, bising kat sini. Mungkin ditipu dalam perniagaan. Mungkin salah percaturan. Actually, jujur lah. Sejujur saya, kami juga pernah ditipu. Kan? Sebenarnya bila kita berniaga ni, nak elak daripada sebarang penipuan tu payah.
dia macam Allah ni, dia macam nak bagi rasa macam mana rasa ditipu. Supaya mungkin salah satu hikmah dia, kita jangan menipu orang di lain hari. Bukan saya suruh cakap Mat Faris tau, bukan. Saya cakap untuk diri kami lah. Kami juga pernah ditipu dulu kan. Kita bila ditipu memang terduduk. Memang terduduk sebab kita tak sangka. Namanya pun ditipu. So manalah ada orang rancang untuk ditipu kan. So kita tak sangka benda-benda yang datang secara mengejut ni, lebih-lebih lagi yang menghabiskan duit kita, memang kita akan terduduk. Dan jika Encik Mat Faris down tu, saya percayalah, saya percaya Encik tengah down. Satu saja saya nak ingatkan, selagi kita hidup, selagi tu kita kena teruskan hidup. So bila kita kena teruskan hidup, kita kena teruskan berjalan. Bila kita kena teruskan berjalan, kena teruskan berusaha. Maksudnya Cik Mat Faris down, dalam masa yang sama jangan down lama sangat. Kena cepat-cepat bangkit, cepat-cepat bangun. Selagi mana Allah izinkan kita bernafas di muka bumi ni, maksudnya rezeki kita Allah telah tetapkan. Maksudnya masih ada lagi, masih lagi berjalan rezeki-rezeki kita, rezeki-rezeki Encik Mat Faris sekeluarga masih lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tugas kita adalah menjemput rezeki. Kita bukan mencari Kalau kita cari rezeki, kadang-kadang kita penat. Kita cari ni, cari benda yang hilang. Kau cari apa tu? Ni aku salah letak beg duit ni. Kau cari apa tu? Cari mana anak aku ni pergi nyuruk kat mana? Cari yang hilang. Kalau kita cari, kadang-kadang jumpa, kadang-kadang lambat jumpa, kadang-kadang tak jumpa. So kita jemput rezeki, sebab rezeki kita, rezeki Encik Mat Faris dan rezeki yang semua mendengar ni, semua sudah tertulis, semua sudah tertakdir oleh Allah Ta'ala. Semua sudah ada. Setiap rezeki kita ada, kan? Sebab tu jangan risau beranak ramai, kerana rezeki anak-anak semua ada. Cuma cara kita jemput rezeki tu macam mana? Cara kita bersedia untuk menerima rezeki tu macam mana? Dan pertama, Cik Mat Faris kena kenangkan sekeliling ni apa sahaja nikmat yang masih ada yang Cik Mat Faris dapat. Contoh, nikmat boleh bernafas dengan mudah. Ada orang sesak nafas, tak boleh bernafas. Ada orang semput dan sebagainya. Kedua, Cik Mat Faris, saya yakin adalah orang Islam berdasarkan nama Cik Mat Faris. So kita ada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sujud. So Cik Mat Faris masih boleh mampu solat. Jadi kita gunakan apa sahaja nikmat yang kita ada. Ada orang tak mampu bersolat betul. Ada orang tak mampu bersujud. Dah tak sihat, kena bersolat baring. Solat baring, solat dengan niat. Solat baring contoh. Dah terbaring sangat dah, bergerakkan mata je. Ada. Tu nikmat yang tu dah ditarik. Kalau Cik Mat Faris ada lagi nikmat kesihatan, boleh solat dengan betul, boleh sujud dengan betul. Cuba cari waktu-waktu yang sunyi, tenang. Terutamanya saya nasihatkan, ni sekejap lagi dah duha kan. Duha dah masuk ni. Duha dah masuk. Duha baru masuk di kawasan Shah Alam ni. Ambil lah waktu duha ni untuk sujud. Saya rasa waktu ni waktu yang tenang. Doa puas-puas, menangislah puas-puas. Dan satu lagi waktu yang tenang yang kita boleh sujud lama-lama tanpa sebarang fikiran gangguan luar adalah sewaktu tahajud, sewaktu 2/3 malam terakhir. Pilihlah, kalau tak larat bangun pagi pukul 4, pukul 5, bolehlah lepas solat isyak tu tidur sekejap, kemudian bangun. Kalau solat isyak pukul 8.30 dah masuk, pukul 9 boleh tidur sekejap. Kot terbangun pukul 10.30 ke pukul 11 ke, boleh. Itu pun boleh, tahajud. Sebab selepas kita solat isyak, kita tidur. Okay? Sujud lama-lama. Memang tak ada siapa boleh tolong Cik Mat Rahim dan kita semua. Kalau kita dah terduduk tu, yang bagi kita terduduk pun Allah Ta'ala. Dia maha mengetahui. Dia tahu bila dia turunkan ujian sekian-sekian, keadaan kita macam mana, dia tahu. Sebab kita hamba dia. Dia tahu segala serba-serbi. Jadi dia cuma nak tengok kita kembali pada dia tak. Kita ingat dia tak waktu ni. Memang kita akan ingat Allah waktu susah. Tapi why not kita lebih banyakkan lagi dan kita niat. Lepas macam kita niat masa Ramadan lah.
Kita dah buat macam-macam kan. Kita dah betulkan diri. Kita dah solat lepas isyak tu, tarawih tu lama. Kita dah bangun sahur. Rupa-rupanya kita mampu bangun pukul 4 pagi setiap hari kan. Kita niat, kita minta doa, ya Allah izinkan semua perkara ni istiqamah. Aku istiqamah sampai habis. Sampai bila-bila. Sebab Allah dah buktikan. Allah dah bagi kita, izinkan kita buktikan pada diri kita, kita mampu. Mampu solat lama-lama lepas isyak. Kita mampu bangun sahur. Mampu kita solat tahajud. Saya yakin ramai ibu-ibu yang masa menyediakan makanan sahur sempat solat tahajud 2 rakaat. Saya yakin. Jadi kita teruskan je. So bagi orang yang kena ujian-ujian ni, saya yakin bukan Cik Mat Faris saja kena ujian. Sekarang ni adalah ujian selepas pandemik. Sangat mencabar. Tidak sama dengan ujian semasa pandemik. Kalau semasa pandemik kita terduduk juga. Tapi selepas pandemik lagi teruk. Apatah lagi ni selepas raya. Kan? Semua orang dah berhabis-habis ni. Masa raya tu kan. Kita dah lama tak balik kampung. Jadi kita, bukanlah kita kata kita nak membazir. Saya faham. Bukanlah kita nak membazir puan. Tapi kita nak gunakan rezeki yang kita ada untuk kita berbahagi-bahagi. Kita bagi-bagi kat mak ayah kita yang kat kampung, kita baru balik beberapa tahun sekali tu. Kita nak bagi dekat anak-anak buah duit raya. So tak ada duit pun keluarkan jugalah. Bagilah seorang 2-3 ringgit ke. Bagi seorang kalau ada mampu sikit, nak merasa bagi anak-anak buah 5 ringgit. Kan bahagiakan anak-anak tu satu pahala yang besar. Kan? Anak-anak kita ni belum akil balik lagi. Jadi saya suka panggil anak-anak kecil ni, budak-budak ni ahli syurga. Sebab belum akil balik, tak ada dosa apa. Jadi kita bagi dia orang duit, kita happy kan, ahli-ahli syurga ni. Ingat apa? Kan? InsyaAllah. Jadi jangan ralat dengan apa perbelanjaan yang korang dah keluar semasa raya. Dengan syarat satu saja, saya suka nak ingatkan. Baik saya, baik kita. Apa-apa yang kita ramai doakan Cik Mat Faris ni. So bolehlah kawan-kawan doakan Cik Mat Faris untuk mudah. Sebenarnya bila kita terima ujian, benda pertama yang kita kena ada ialah tenang. Cari ketenangan tu dulu. Kalau kita tak tenang, kita susah nak menang. Susah nak menang berhadapan dengan ujian hidup ni. Susah nak menang kita bertempur dekat dunia ni. Susah. So kalau kita nak menang, kena tenang dulu. So tadi yang saya share tadi tu adalah antara boleh membantu kita tenang menghadapi apa juga ujian. Sebab tenang tu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau dah bagi kita tenang, tak kiralah kita habis apa sekalipun dalam dunia ni, tenang tu boleh bantu kita untuk terus hidup, untuk terus bangkit, untuk dapatkan ilham-ilham yang baik-baik untuk kita teruskan kejayaan dalam bisnes. Hidup dalam bisnes ni, saya tak tahu kalau kat sini yang dengar saya ramai yang bisnes atau makan gaji. Tapi saya suka nak ingatkan, orang-orang bisnes, bila dia pilih jalan bisnes, dia sudah pilih jalan yang sangat payah. Dia telah membuat keputusan untuk melakukan suatu pengorbanan yang sangat besar dalam hidup dia. Sebab orang bisnes nanti nak uruskan bisnes satu hal, kepayahan dia tu banyak, A to Z dia tu. Nak maintainkan bisnes satu hal lagi. Hal tu maksudnya usaha yang besar diperlukan, pengorbanan yang besar, kesusahan, kepayahan yang besar diperlukan. Setiap kali saya sebut tu, dia ada kepayahan dia. Nak naikkan bisnes ada kepayahan dia. Nak maintain bisnes tu lagi payah. Nak growthkan bisnes tu pun sama payah juga. That's why kita belajar. That's why kita ada bawa tim kita spend satu jumlah amount yang agak besar untuk kita. Dalam keadaan kita pun sekarang sama-sama kita tengah nak naik balik ni kan. Semua orang akan mengalami sedikit penurunan dalam bisnes, dan samalah kami tak terkecuali. Dan saya yakin Cik Mat Faris, baik kami, baik semua yang berniaga, Allah Ta'ala bila dia bagi kita merasa nikmat turun dalam bisnes atau dalam hidup atau dalam keuangan atau apa sahaja, perhubungan dan sebagainya, Allah suruh kita belajar lebih. Allah suruh kita kembali kepada dia banyak kali, sentiasa. Allah suruh kita lebih dekat dengan dia. Allah suruh kita ambil ibrah. So untuk kita apa? Untuk kita akan datang terus jadi orang yang bagus. Bila sampai turning point yang titik bagus tu, kita jadi lebih bagus. Kita jadi orang yang bersyukur, orang yang tak sombong. Kita jadi orang yang tidak riak. Kita yakin bila kita berjaya tu bukan sebab kita,
setiap benda yang berlaku pada kita tu adalah atas takdir Allah Ta'ala. Semua atas izin Allah, atas kehendak Allah, kun fayakun. Tapi kita nak melaluinya tu macam mana Allah kata? Dengan ilmu. Kena ada ilmu. Nak tenang pun kena ada ilmu. Bagus juga tadi Cik Mat Faris cakap, minta tanya. So dapat ilmu tu lah. Solat ni waktu duha, solat waktu tahajud, solat yang lain-lain tu saya tak ajar lah kan. Semua dah faham kan, dah pandai kan. Solat fardu semua jangan tinggal lah bila kita dalam fasa-fasa menurun ni, actually apa yang saya bincang dengan suami, dia sangat bagus sebab kita, Allah beri satu lagi kebijaksanaan yang namanya kebijaksanaan dalam adjust. Macam apa? Adjust. Macam bukan mengurus, adjust tahu adjust kita adjust sini sikit, kita adjustkan sini, kita betulkan sini, kita susun balik sini, kita kita elok-elok. Kita ni jenis owner business, selalunya dia akan nampak benda besar sahaja, dia duduk ke atas kan. Tetapi bila berlaku sedikit isu ini, isu itu, ataupun bila berlaku sedikit penurunan atau kerugian atau dan sebagainya, kita belajar menjadi orang yang detail. Kita belajar turun kepada satu-satu tempat dan tengok secara detail. Kita belajar untuk lebih mendengar apa yang berlaku sebenarnya untuk kita betulkan dari dalam. Okay? So, semua yang Allah bagi bagus. Dengan syarat kita yakin rezeki kita dah ada. Rezeki Cik Mat Faris dah ada. Rezeki semua yang mendengar ni dah ada. Tinggal kita nak jemput tu macam mana. Dan rezeki memang tak pernah salah alamat. Kalau Allah kata rezeki tu milik Cik Mat Faris, memang Cik Mat Faris punya, bukan saya punya. Kalau Allah kata rezeki tu milik Nurul Izzah Rahiman, memang saya punya. Tak kira bila saya akan dapat, saya tetap akan dapat. Cuma kita kena fikir cara macam mana kita nak dapat rezeki tu. Dengan cara yang bersyukur ke, dengan cara yang berakhlak mulia ke, dengan cara yang kita niat nak bantu orang lain ke, dengan cara kita nak sedekahkan sebahagiannya ke, dengan cara kita macam-macam cara lah. Ada orang cara dia mungkin dia tak ada ilmu kan, dia terima dengan sombong, dia terima dengan riak, dia terima dengan macam-macam lah, dengan apa dengan yang sebaliknya tu lah. Tapi alangkah bagusnya bila kita dah ada ilmu, siap-siap cari ilmu tu. Bila sekarang puan, saya tak ada apa puan, saya kalau nak belajar pun tak ada duit. Bila masa sesuai saya nak cari ilmu? Jawapan saya adalah sekarang. Sekarang ni lah time kita kena cari ilmu, sebab cari ilmu tu sampai akhir hayat. Carilah ilmu apa-apa pun yang baik untuk kita dunia akhirat. Boleh cari ilmu dunia kita sebab kita duduk kat dunia. Kita nak kena hidup dalam dunia. Kita nak bertanam di dunia ni. Sebab dekat akhirat dah tak ada usaha apa-apa dah. Kalau kata jangan kejar dunia, kejar akhirat, dah macam mana? Sebab kita kena dapatkan dunia ni lah untuk kita pergi ke akhirat dengan redha Allah. Kalau kat dunia kita tak mau buat apa-apa, kita cakap tak payahlah ni sangat, tak payah kerja, tak payah cari duit, Allah turunkan, nanti Allah bagi. Betul, nanti Allah bagi. Tetapi yang suruh kita usaha tu siapa? Yang suruh kita berpenat-penat di dunia tu siapa? Allah Ta'ala. Yang suruh kita berkorban tu siapa? Allah Ta'ala. Kan? Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita kena jadi orang yang bersungguh-sungguh. Buatlah sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita nak tolong orang, tolong dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita nak mengajar orang, mengajar dengan bersungguh-sungguh. Semua kerana Allah. Okay? Dan saya kira hari ini adalah hari kita menyantuni customer. Kita jemput beberapa customer yang special datang ke sini untuk kenal tempat kita, dan kita akan buat lagi. Kita akan buat lagi program macam ni. Program ni nama dia, tak silap saya, Founder 10X. Kalau pernah dengar, Founder 10X. Founder 10 kali. Macam itulah. Kita dah pernah buat di Keluang dan ia sungguh seronok, dan kita baru first time buat di Shah Alam, dan insya-Allah akan datang kita akan buat lagi. Sebab yang turun ni bukan calon-calon cikgu. Semua cikgu-cikgu yang tadi tu lah abang Bert datang je, diorang kena abang Bert daripada saya. Saya kata, "Wush, saya datang dia tak perasan pun." Yelah, saya siapa kan? Saya bukannya terlibat dengan cikgu-cikgu momentum ni. Saya hanya korang je lah yang kalau ikuti live saya kenal saya. Selamat Hari Raya semua. Waalaikumsalam.
InsyaAllah nanti ada rezeki korang pun akan ke sini. Kita boleh jumpa. Dan yang terdekat ni kita akan pergi ke Sungai Petani. Oh, dah bising. Boleh. Kami keluar. Oh, tu tim saya kata puan nak mula. Saya cakap nanti besok bisnes Puan ini. Jadi terima dia. Assalamualaikum. Hai Abang Bek. Hai, Assalamualaikum. Abang Bek seronok tak kita? Seronok, alhamdulillah. Apa khabar? Orang-orang. Ini orang Sabah je kan. Masya Allah, tadi Sabah ke? Ya betul. Tadi terbang ke? Ya, dia duduk sini. Terkejut saya. Kita ada owner restoran muda lagi. Muda lagi? Bangga tau kita sekarang. Lepas, tuan-tuan dan puan, lepas balik daripada ARB program kita, alhamdulillah daripada 20,000 dah pergi kepada 60-70,000. Berapa sebut sikit biar percaya? Berapa ribu? 60 ke 70 insyaAllah. 60, 70. Amin. Saya doakan bulan-bulan. Saya doakan setiap bulan non-stop ke atas. Sebab baru buat kelas. Sebab ni namanya orang yang bertindak. Tu beza cikgu Bek. Kan orang bertindak dengan Betul. orang yang belajar sahaja. Kenapa ada yang cakap saya paling top tu? Memang pun abang macam mana dah. Dia hidup Abang tu. Bat. Abang Bat. Abang buat. Ada orang kata dia Abang Bek. Ni cikgu. Nampak. Cikgu dah berkahwin. Oh, cikgu pun belum kahwin. Sekarang ni belum kahwin dah kaya raya you all. Bagus. Nanti kahwin Tahu lelaki kita zaman sekarang ni tak tahulah berjadi ya. Cikgu semua. Jadi mana yang ada tu kena. Jangan kurang sangat cerita tu. Lain kita nanti. Tak, sebagai wanita sedih. Sesian kaum aku tak jumpa jodoh. Okey korang. Tak ramai lagi yang datang. Diorang tengah on the way. Hai, apa khabar? Tuan, puan dari mana? Saya dari KL. Oh, KL. Kota Pahat. Masya Allah. Drive. Nampak ke? Tidur sini ni. Oh, tidur sini semalam. Masya Allah. Nanti balik Batu Pahat balik lah. Masya Allah, diorang ni semangat bersungguh-sungguh betul. Semua ni saya rasa semua founder kan? Semua bisnes kan? Semua buat bisnes. Akak dari mana? Saya daripada Kelang. Kelang, akak drive. Yes, drive. Masya Allah, seorang-seorang. Kelang tak jauh je dekat sana. Oh, Kelang berapa? 30 minit? No. Kelang around 10 minutes. Oh, dekat. Orang tak tahu geografi. Kelang 10 minit je you all. Datanglah siapa orang Kelang. Cik Biba panggil. Siapa Kelang datang? Cikgu Reza. Bangunan ni berapa tahun dah yang cantik ni? Kita daripada 2016. Dah 5 tahun, betul lah kan? Dah 5 tahun bangunan ni. Cantik kan bangunan ni? Kita minta Encik Amin kan dulu. Encik Amin betul. Encik Amin saya lupa nama company dia. Itulah Mami Home ke? Saya tak ingat. Mami Homes. Encik Amin yang bantu deco and dia lah yang set up. Ya, semua. Untuk sesuai untuk education punya part. Betul. Dan tengok dari jauh. Luar kan? Ini bahagian luar. Siapa nak buat office yang simple dengan kos yang jangan cakap kos nak murah aja. Kalau nak murah pening kepala ID nak buat. Kita kalau nak buat apa-apa kita dah kena ada kos kan? Dah tahu ada kos apa kita nak kena sediakan. Tetapi kos Cik Amin kalau untuk pengetahuan korang 5 tahun lepas buat macam gini lebih kurang dalam 300,000. Sampai ke dalam tadi tu yang saya buat live tadi dari dalam. Dan ada juga bilik Tuan Najib. Cik Reza, kita tengah buat apa sekarang ni? Founder 10X tu apa? Founder 10X ni adalah tempat untuk kita evaluate diorang punya business sebenarnya. Menilai. Kita nilai diorang punya part digital terutamanya. Itu yang paling online kita punya. Ya. Sebab kita nak tengok Facebook page dia macam mana. Okey. Yang kedua, branding dia. Betul. Sebab kalau di online salah placement tentang branding, belum tentu orang akan kenal. Betul, penat je buat kan? Buat gila-gila sekali rupanya tak ada orang. Dan tunggu orang tak sampai-sampai. Rupanya tersilap sikit. Ya. Paling tidak yang like 2 orang. Betul lah, betul kan korang? Yang like kat korang berapa orang? Laki, husband dia? Mak dia. Oh, mak dia sebab kesian. Kesian. Sebab dia paksa. Oh, jadi kita tolong dia supaya yang like dia beribu orang. Yes, potential audience yang betul. Okay, korang nak datang sini tak? Macam mana diorang nak datang? Diorang tanya juga. Nak datang je dekat Momentum Internet Shah Alam di section 13. Hari ni? Hari ni. Oh, memang buka. Habis kenapa diorang tak tahu
Kita special Yang ni guest ke kita call sebenarnya ke apa? dia adalah special guest sahaja. Tapi hari ni dah alang-alang dia orang ada dalam live. Okey, mana yang dekat dalam page Tuan Najib Asadok, mana yang rasa betul-betul nak grow bisnes dia orang, terutama di digital. Saya ke sini sikit. Okey. Dia nak masuk. Okey. So, boleh datang di Momentum Internet Shah Alam section 13. And then yang paling penting, kita datang sebagai nak belajar. Betul. Kita nak betulkan apa benda yang kita rasa macam dah betul lah ni. Confirm ke betul? Macam mana kita nak sahkan Nak tu betul? certainty. Macam kita pergi ambil exam, mana ada kita jawab exam kita yang Kita tak tahu jawapan betul ke tak. ya betul. Keputusan keluar baru tahu. So ada cikgu yang tolong check. Itulah dia Momentum Founder 10. Berapa orang cikgu ada kat sini tu? Cikgu Fikri ada. Cikgu Fikri telah direbut oleh student sampai cepat dia dapat lah hari ni. Betul. So kita kat sini, kekuatan trainer yang ada kat sini lebih kurang ada 16 orang. Oh, yang datang turun-turun Shah Alam So yang turun ni nak bantu betul-betul 100%. Ya, semua dah ada pengalaman ni. Ada Cikgu Ika, Cikgu Wan, Cikgu Ira. Tu Cikgu Ira dah semangat tu pagi-pagi. Padahal ada orang penat tau semalam. Dia orang 2 hari belajar pecah otak macam mana nak growkan bisnes. Itulah Cikgu Reza ada ni tak nasihat. Nasihat saya pada Business. di page Najib Asadok, pada korang semua yang buat bisnes, please buat bisnes betul-betul, terutama ingat pada Big Y. Kenapa kita buat bisnes? Betul. Okay, sebab bila kita buat bisnes untuk orang yang kita sayang, means jangan khianati mereka semua. Itu je lah. Tak apa. Siapa yang tahu ada program boleh datang sekarang, walk in. Kita buka sampai tengah hari. So, siapa dekat boleh datang. Dan akan datang kita akan wawarkan lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kita baru buat ni kali kedua kan. Betul. First di Keluang, second di Shah Alam. Baru saja program ni. Dan kita seronok jumpa founder terus. Dan diorang dapatkan nasihat terus. Dan langkah seterusnya. Okay korang. Dan thank you Cikgu Reza. Thank you jaga momentum. Okay, saya rasa saya tak lama hari ni. Saya harap tadi kebetulan saya nampak soalan Cik Mat Faris. Saya share lah, bising-bising biasalah. Yang tukang buat bising, dia orang ni. So, nanti kita akan ada sekejapan Tuan Najib akan turun. Tuan Najib nak jumpa Tuan Najib. Saya check dulu, boleh tak jumpa dia? Saya tak sure dia buat apa, kadang dia solat. Sorry Tuan Najib, kacau. Kenapa? Tuan Najib hari ni, sekejap lagi Tuan Najib nak naik pentas kan? Kita ada buat sharing sikit. Nama dia apa, tak nampak muka. Oh ya ke? Okay. Kita ada sesi bersama dengan sebenarnya macam ni. Kita jemput sesiapa yang dia punya sale adalah macam mencapai 50,000 ke atas sebulan. So kita panggil dia datang ke office. Kita akan macam selongkar. Saya akan macam buat evaluation tau. Tengok dia punya social media, tengokkan Facebook dia, tengokkan dia ada web tak, dia ada blog tak, dia ada database tak. Betul. Adakah dia buat benda tu dengan bagus. Sebab lepas pandemik, digitalization ni, online ni jadi benda yang penting. Dia jadi benda yang compulsory lah, wajib kena ada. Jadi tak ada orang pula nak tolong buatkan dia assessment tu, evaluation betul tak dia buat, takat mana dia buat. Jadi benda tu lah yang kami hari ni kita buat sesi ni, buat masa sekarang 2 minggu sekali lah. Kita jemput invite pada hari bekerja macam ni. Founder datang, ada tak siapa kat sini yang nak sesi macam tu. Tapi nak kena isi borang dulu lah, nak tengok sama ada qualified tak. Sebab kalau dia contoh kan, kalau contoh dia belum niaga, nak evaluate ke bodoh. Betul. Kau tak pernah ambil SPM, BMR, macam mana Betul. nak evaluate. Jadi kita hari ni nak Yang tengok tak ada page lagi, yang tak ada brand lagi. Jadi kita nak yang dah ada lah, walaupun sikit-sikit. At least adalah somebody yang nak tengokkan dan boleh bagi tahu, okay, ni nak kena ada. Next yang ni pula kena buat. Next benda ni. Jadi benda tu akan bantu dia, encourage dia, bagi semangat. Lagilah lepas pandemik ni ya Allah kan, ramai yang macam down, tak tahu boleh-boleh ke tak. Buat FBS pun makin mahal. Betul buat cara posting lagilah, kalau dia masih lagi guna cara lama kan. Contoh kan, dia masih lagi posting jenis gambar-gambar, grafik. Benda tu tak berapa sangat. Sekarang ni benda sebab apa yang zaman berapa? Video Tuan content. Najib? Zaman video content. Orang sukakan video. Orang sukakan benda yang atraktif. Yang bergerak-gerak ke? Benda-benda tu yang orang, yang kita bagi tahu apa benda sebenarnya
nak kena buat, nak dilakukan, kan baru senang sikit kalau diorang bagi tahu. Nak saya bagi tahu. Tuan Najib, ini 2 Jumpa minggu sekali depan-depan ni. ada hari tertentu ke ataupun kita akan Ada. umumkan? Biasanya insya-Allah lah dia macam hari ni lah, Rabu ataupun Khamis lah. Oh. Okey. Kita akan umum, kita akan invite, tapi nanti insya-Allah kita akan buat satu borang form supaya lebih ramai orang boleh apply sesi ni. Betul. Kalau ikutkan Bincang-bincang. sesi ni, sebab saya sendiri ada, saya yang turun ni. So kalau ikutkan cuma you all lah kena datang, sama ada ke office Shah Alam atau office kita di Johor di Keluang. Kalau ikutkan di session adalah nilai dia 10,000. Kalau yang lain-lain tu macam siapa yang masih basic, yang masih bawah, bukanlah kita tak nak jumpa you, tapi itu jumpa dalam road tour. Betul. Bagi yang tak dapat nak datang, dia tidak layak, tak dapat datang sebab jauh, kita jumpa minggu depan Sungai Petani dengan Shah Alam. Okay, lepas tu kita kat mana? Kota Baru dengan Kuantan. Lepas tu Kota Kinabalu, Melaka, Johor. Johor. Yang tu boleh tengok dalam, boleh daftar percuma, free. Betul. Dah boleh Serius daftar ramai sekarang. kawan tak percaya. Free pun tak percaya, bayar pun kau tak percaya. Kau nak percaya apa sekarang? Tanya banyak kali kan. Kalau dah nampak kita ada result usahawan, peniaga yang kita dah tolong, dah bantu tu, datanglah, bagi peluang kat diri kita ni, insya-Allah. Tuan Najib, dulu saya pernah beritahu dia orang, kita pernah kena tipu dulu, tipu-tipu lah masa kita meniaga. So ada yang tanya saya kena tipu sampai saya dah tak ada duit dah, saya tak nak meniaga lagi, saya dah down. Ada nasihat tak? Saya pun banyak kali sebenarnya kena tipu sebab kita, dia macam ni tau, kita jangan salahkan penipu. Siang saya pegang. Jangan salahkan penipu. Kita jangan salahkan penipu sebenarnya. Sometimes kita yang jahil, kita yang tak tahu. Tapi saya percaya satu benda je, apa yang berlaku tu pasti ada hikmah. Tak sia-sia pun lah, takkan sia-sia lah. Apa yang Allah Ta'ala jadikan tu, saya percaya ia bukanlah satu benda yang sia-sia. Pasti ada sebab kenapa Allah Ta'ala nak kita berlaku benda tu kan. Sometimes apa yang kita belajar adalah setiap kali buat mistake, apa benda yang aku belajar kali ni, apa the best thing, the best part yang aku boleh dapat, yang aku boleh belajar daripada apa yang aku lalu benda tu. Jadi tak kisah, yang penting kita makin lama kita ada ilmu, kita tingkatkan knowledge kita supaya jangan ditipu lagi. Tapi kadang kita, masalahnya kita tipu di sini tu macam mana? Yang kita tipu di sini tu, Tipu big saya nak berniaga betul-betul. Okay, petang ni saya nak marketing, nak live. Kejap lagi petang, nantilah, besok lah, lusa lah, tulak lah. Tu macam mana pula? Petang ni saya nak buat konten, nak menulis. Tapi nantilah, besok lah. Tipu anak Tuan Najib, nak belikan basikal. Nak betul lah. Ada duit tapi Nanti papa dengan mama kita pergi bercuti, kita spend masa tu together. Betul lah. Tak adanya. Habis itu yang tipu anak macam mana pula? Bukankah lepas tu senang lagi kita nak kena tipu sebab kita pun menipu juga. Saya lah tu, saya nak cerita bukan korang. Saya nak cerita saya lah macam tu dulu. Jadi kan benda tu pun dia berlaku balik kat kita. What you give, you get back. The more you give, the more you get. Jadi kita punya lakukan yang sama. Jadi kali ni saya bersama dengan tim Momentum nak mengajak you all, nak buatkan perubahan, nak lakukan perubahan yang drastik, agresif. That's why lah kenapa kami turun padang kali ni. To support you, bagi knowledge, bagi tahu apa yang mistake, bagi tahu juga apa result yang kami buat. Contoh macam Ultimate Platinum, diorang sale dia naik, meningkat. Kami nak bagi tahu apakah benda silap yang dulu dia buat, dia stop, dengan apa benda betul yang dia buat dan dia menjadi sampai sekarang. Yang tu yang kita nak bagi tahu. Jadi yang tu kita nak jemput you all nanti datang ke sesi road tour Momentum Business di beberapa lokasi yang masih tinggal banyak lagi tu. Sungai Petani, Shah Alam, Kota Baru, nak tarik pelanggan momentumbusiness.com. Lepas tu di Kuantan, lepas tu Kota Kinabalu, di Melaka, Johor. 7 lagi lokasi. Itu je yang setakat ni saya nak bagi tahu, yang mampu tu je lah. Yang tu kami mampu nak turun dan nak pergi. Kalau nak pergi semua tempat, babe, tak sempat lah kan. Bukan lah kan, kita ada masa, kita ada tenaga kerja, jadual, dan kita ada support lagi dengan back to back program macam ni. Esok kita ada kelas intensif momentum, pemasaran momentum besok. Lepas intensif momentum pemasaran internet. Kemudian kita ada banyak lagi dah sesi coaching. Hari-hari ada aktiviti. Tiap-tiap hari kita memang kerja untuk nak support para peniaga, para usahawan, para founder sekalian. Itulah bendanya macam. Bagus ke bagus? Sebab kita nak make sure you all semua berada pada on track. Tak kira lah kita ada apa isu ke, apa masalah ke. Kan itulah benda, bila kita berniaga itulah cabaran dia. Kan kalau semua benda mudah, semua orang lah dah jutawan.
semua orang lah berniaga. Sebab benda tu susah lah pada peringkat awal tak ramai nak lalu. If you boleh lalu benda tu, you all lah yang berjaya. Macam betul tak benda tu? Make sense ke make sense? Dah lah sayang. Abang nak kena prepare ni dia punya modul ni. Okey, okey korang. Saya lipas kat sini. Tak nak lebih. Alamak, dah meninggal dah lah lipas ni. Tak perasan pula. Ni bilik yang tadi tu lah, bilik Tuan Najib tu. Tak nampak ni? Tak pernah. So Lalu nanti kita kat keluar. itu juga. InsyaAllah. So tadilah harga yang saya cakap tadi dalam 300,000 5 tahun lepas. So siapa nak bolehlah contact Cik Amin. Nombor telefon saya dah tak ingat pula Cik Amin ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.